الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Surat berapa? 23. Kat ni. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah ta'ala dan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz zambi kaman la zambada. At-taibu minaz zambi kaman la zambada. Artinya yang taubat daripada dosa itu seperti yang tiada dosa baginya bagi yang taubat. Hadis yang begitu pendek tapi mempunyai faedah yang sangat besar dan bernilai kepada kita semua. Kita ni tak boleh lari daripada dosa, tak boleh lari daripada salah. Yang maksum hanyalah para nabi dan para rasul. Lain daripada itu sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mujtahid, segala imam-imam besar, tuan-tuan guru, dosa lagi. Itu akidah ahli-sunnah wal jamaah. Ini kena pegang. Yang tak berdosa, yang maksum, yang dipelihara oleh Allah daripada melakukan perkara-perkara seperti ini, hanyalah para nabi, para rasul. Wali dosa, nah, tidak maksum. Cuma kekasih Allah ni dikata wali ni bila berdosa dia taubat. Kerana taubat ini adalah kelorok yang paling tajam. Kalau nak banding dengan burung, cak 2 ekor burung pipit, tajam lagi kelorok cak taubat. Dan ada juga batu yang bila kena kotor, kita letak kelorok tak tanggal juga. Tetapi Tuhan janji dah melalui lidah nabinya, at-taibu minaz zambi kaman la zambalan. Orang yang bertaubat daripada dosa, Tuhan akan terima taubatnya, maka jadilah selepas itu seperti tak ada dosa. Tak ada kotor lah tu. Jadi alternatif, pilihan yang terbaik untuk orang-orang yang seperti kita, yang banyak mengerjakan dosa, sama ada yang telah lalu maupun yang akan datang, tiada lain melainkan taubat. Diberi jalan pilihan murah dan rahmatnya Allah Ta'ala, sehingga dijanjikan bagi barang siapa yang bertaubat walau banyak mana dosa, dia akan ampun semua, hatta dosa syirik dan kafir sekali itu. Dalil diterima orang kafir masuk Islam. Orang kafir so sembah berhala. Sembah berhala itu so, tidak mengakui ketuhanan Allah, tidak mahu tunduk kepada Allah, tunduk pada berhala, betul lah dosa. Itu pun Tuhan ampun. Tetapi kalau dosa yang kecil, kalau tidak taubat, mungkin Tuhan tidak ampun. Dibawakan hadis ini kerana berikut amalan-amalan khurafat yang mungkin pernah kita kerjakan di masa lalu, seperti tahu acok, we makan ke hati bersih, sembelih ayam putih atas kubur, diberobak dengan pawang-pawang hak syirik, hak bomoh, hak lupa, hak masuk setan, masuk bersih. Ini aku dengar dah, aku taubat dah. Kaman la zambalahu, maka jadilah kita keluar daripada surga, balik ke rumah dalam keadaan tak ada dosa. Dengan syarat akan datang tidak mahu buat lagi. Tiba-tiba akan datang kita buat pula dalam keadaan bukan seleng, dah ingat buat pula, maka hak lepas tu Tuhan ampun dah. Hak baru ni pula kena taubat. Tapi kalau kita
taubat dan learning akan datang. Kalau ada masa nak buat pula, maka hak learning tu ada terima dah taubat. Dia gitu. Sebab tu berhenti buat dosa lillahi rabbil alamin. Mana tak belajar ayam dah, tak boleh dah. Turun di rumah tak boleh, kena angin. Belajar ayam pun ni, mana kalau tak kena angin, belajar lagi. Tidak terima taubat. Mana tak main teruk orang ni, tak judi dah. Tak boleh dah. Kena Parkinson. Tor tangan, pejam daun jatuh, tengok orang kalah stop more. Nampak. 3 lekok, 5 lekok jatuh. Gangguan ni. Macam Mak Ali tangan. Tok. Mana kalau sembuh, jangan lagi. Tambah. Lillahi rabbil alamin. Soal apa perbezaan antara syaitan dan jin dan iblis? Habis dah masalah tahu acau. Maka pula nak cerita beza syaitan dan jin dan iblis. Dia lebih kurang tu, tapi lain-lain. Lebih kurang, lain-lain. Nampak? Nampak macam hak gula, dia lain. Syaitan baca dengan ta. Syaitan dengan bari datang. Bukan bari bawah. Bari bawah mak nisfus syaitan. Tu lain tu. Syaitan. Dan jin atau al-jan. Jan dia tak? Al-jan. Jin. Al-jin. Jin juga. Jin dan nun. Ada bahasa Malaysia J-E-A-N. S. Jin. Dan iblis. Benda beza. Jawab atas kata Syekh Ibrahim Al-Qani dalam kitab Umdatul Murid, Syarah Jawharatut Tauhid, satu kitab yang terkenal pada pengajian pondok dan pengajian moden. Naqah pindah daripada Burhanul Haram bahawa jin dan syaitan itu daripada anak cucu iblis. Alaihi laknatu, yang Islam daripada mereka itu dinamakan jin, dan yang kafir daripada mereka itu dinamai syaitan. Seperti manusia adalah mereka itu daripada anak cucu Adam. Inilah kaul yang masyhur pada lidah segala manusia. Inilah pendapat yang masyhur dan tersebut dalam tafsir Jalalain. Satu kitab yang begitu terkenal dalam bidang tafsir, yang menjadi seolah-olah matan atau kitab permulaan sebelum kita nak belajar tafsir yang lebih besar. Biasanya orang mengaji tafsir Jalalain kami di sebelah Nusantara. Dia terkenal. 2 orang bernama Jalaluddin. Pengarangnya 2 orang nama Jalaluddin. 2 orang ni dia buat kitab seputih. Satu orang sampai ke juzuk yang ke 15, seorang lagi 16 sampai ke 70. Dua-dua ulama ni nama Jalaluddin siap seputih kitab. Jadi bila 2 orang nama Jalal, Arab panggil Jalalain atau Jalalan. Maknanya tafsir 2 orang ulama bernama Jalaluddin. Hebat. Daripada nama menjadi nama kitab. Dan tersebut dalam tafsir Jalalain seperti yang demikian itu jatuh adawah dan perdaya iblis akan Adam di dalam syurga. Demikianlah jatuh adawah ni permusuhan, dan perdaya iblis dan anak cucunya iblis akan anak cucu Adam di dalam dunia. Dia kata oleh kerana hak asal itu yang jadi mula musuh sakit hati deki khianat ialah iblis dengan tonyang kita Nabi Adam AS. Tak ada kena dengan kita. Hak dia sakit hati, hak dia gerang, hak dia hasad, hak dia tak mau hormat, tonyang kita. Bukan kita. Tak ada kena-mena, kita tak beranak lagi. Jadi balas lama ni, dia krisis awal dia panggil, krisis lama. Tapi dia berlarutan, siapa anak cucu Adam ambil tak berani betul. Malaikat yang ikut dia. Dia memang ada orang jahat. Kalau ikut dia baru dia berani. Kalau kita tak ikut dia, memang dia tak berani. Lebih-lebih lagi kalau kita cerita ke orang yang uduh dia, lagi-lagi dia marah.
Sebab tu setengah daripada tugas mubalik, penyampai-penyampai agama pada zaman mutaakhir ini mesti menceritakan akan kemungkaran-kemungkaran yang dikerjakan oleh setengah daripada ahli mungkar, supaya manusia berjaga-jaga daripada mereka itu. Jadi tugas. Kalau seorang ustaz, seorang guru, seorang alim, seorang ulama tidak mahu menceritakan kemungkaran-kemungkaran tersebut, maka manusia akan mudah terpedaya dengan pelaku-pelaku mungkar. Sebagaimana zaman Rasulullah SAW, zaman Nabi, zaman sahabat sentiasa menyebut nama beberapa individu tertentu di zaman beliau, zaman baginda, supaya para sahabat tidak terpedaya, manusia yang lain tidak ikut-ikut dengan kemungkaran dan maksiat yang dianjurkan oleh mereka itu. Jadi oleh kerana dia sakit hati ketaknya kita, kuat dendamnya, kita kalau ada kena-mena dengan dia ni, dia geram juga. Dan dia berjanji supaya depan Allah, dia akan kacau, ganggu kita, seleweng kita, menyesatkan kita sekalian sekali. La'ughwiyannahum ajma'in. Demi kebesaranmu wahai Allah, kata iblis, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan aku, kata iblis, aku akan sesatkan mereka itu, anak cucu Adam, ajma'in. Bukan ba'dahum, bukan sebahagian mereka, kata iblis, ajma'in, semua sekali. Semua sekali dia nak sesatkan. Maknanya beranak musuh syaitan, beranak musuh syaitan, beranak musuh iblis. Dia kira gitu sampai kepada hari kiamat. Kata setengah ulama bahawa jin itu lain daripada syaitan. Dia kata jin itu adalah setengah mereka itu mukmin dan setengah mereka itu kafir, dan lagi mereka itu mati. Ini adalah pendapat yang kuat. Dia kata jin lain daripada syaitan. Jin ni dia ada dua, ada jin kafir, dia ada jin Islam. Jin Islam dia macam manusia, jin cuma dicipta daripada api, manusia daripada tanah. Dua bahan yang sangat jauh beza. Manusia daripada tanah, dia daripada api. Tanah macam tanah hitam, tanah kuning, tanah pokok, tanah coklat, tanah brown, tanah coklat. Bila macam-macam lah, mengikut akan jenis tanah yang dijadikan manusia. Api yang buat jin pun macam-macam api. Kerana api dia ada warna hitam. Ada api warna merah, ada api warna oranye, ada api warna putih, ada api warna kuning, ada api warna hijau, api yang jahat kali warna biru. Panah tu. Kalau benda tu tak lama obat gigi tak jadi apa. Bukan politik tu, ni masalah ni. Jadi jin ni dia macam orang manusia juga, ada beriman, ada kafir. Maka jin ada beriman, ada kafir. Hak beriman pula, dia ada hak saleh, dia ada hak saleh, ada hak baik, ada hak kacanya. Ada hak Islam jin. Tapi tak semayang, tayang jari, tak pergi surat. Ada jin yang berani pergi dengar. Berlaku zaman Nabi SAW, jin mari dengar. Sehingga dihikayatkan dalam Quran, jin mari dengar baca Quran. Dan balik cerita kepada kaumnya pula, supaya beriman dengan kitab yang diturunkan kepada Muhammad. Itu jin yang warak, jin lebar, jin beriman. Jadi dengar. Dengar cara zaman dulu, walaupun tak ada surah, tak ada balasah, dengar dia panggil. Ada jin yang Islam dah, tapi tak berani dengar. Kain garik pergi pasar, naik kereta api, main buah. Macam manusia dah. Tapi tak apalah, Islam lagi. Jahatnya jin kafir. Jin kafir ni dia ada macam-macam jenis kafir. Di kalangan ni. Dan bagi mereka itu mati, jin ni dia mati. Kubur tak tahu di mana. Dan syaitan itu sekaliannya kafir, tiada yang mukmin seorang jua pun, dan tiada mati mereka itu melainkan serta iblis itu.
Kata Wahab ini Munabbah, bahawa jin itu beberapa jenis. Setengah mereka itu makan dan minum dan bernikah dan jana. Dan setengah mereka itu tiada makan dan tiada minum dan tiada bernikah. Ada pendapat ulama, dia kata jin ni setengahnya makan dan minum. Tetapi yang sebenarnya jin ni memang makan. Kerana tersabit dalam hadis-hadis yang sahih menceritakan oleh Nabi bahawasanya tulang itu makanan jin. Tulang makanan jin dan najis juga makanan jin. Maka ada ulama mengatakan jin Islam ni makan tulang, dan ada pula mengatakan jin kafir ni makan tahi. Tahi kambing, tahi lembu, itu makanan ni. Dan makan asap. Diberi ke asap. Dan jin. Kata-kata ulama. Pak Isa Al-Qaq tu adik-beradik jin lah. Begitu. Nah, bukan sini, Kuala Lumpur. Nah, dimakan tulang. Nah, sebab itulah Nabi larang istinja dengan tulang. Kerana dikutip tulang untuk buat istinja. Istinja ni kesat darah. Jangki daripada air. Boleh dengan benda-benda yang keras. Sahabat ambil tulang, Nabi kata tak boleh. Ini makanan saudara kamu daripada puak jin. Lepas tu ada ulama kata jin Islam ni makan tulang. Dia jilat tulang. Dalil Nabi kata saudara kamu. Kalau jin kafir, Nabi tak kata saudara kamu. Tak? Jin Islam. Makan tulang. Makan dan minum. Dan bernikah. Jin nikah. Tapi dia ni makhluk halus yang besar. Tuan ni pula makhluk halus yang besar. Halus ni bukan halus macam senur. Halus ni tak nampak tengok. Itu makna halus. Seni. Tapi orang besar. Besar-besar. Yang pernah melihat jin besar-besar. Dia besar. Tetapi halus pada pandangan mata kerana daripada jenis hati. Tak? Orang cerita-cerita tengok duduk bukit. Tak? Tinggi pokoknya lah. 10 kaki. Jin. Tak boleh jin. Dan dia boleh tasyabuh menyerupai manusia. Dia boleh. Rupa macam orang. Kalau jin Islam dia berupa orang semayang, dia ikut kita semayang duduk belakang. Tak? Dia berupa, boleh berupa. Boleh tukar rupa. Malaikat dan jin sabit dalam hadis-hadis yang sahih boleh berupa orang. Malaikat boleh berupa orang. Mari ajar Nabi SAW tentang rukun Islam, rukun iman, ihsan. Tak? Pakai serba putih. Sahabat kata dia tengok orang lelaki ni pakai serba putih. Tak ada lebu-lebu sikit. Kalau orang luar mesti ada debu lekat sikit di jubah dia tu. Tak? Kalau mari jauh nak kata orang tua tak ada tengok orang ni. Nabi pun kata itu Jibril. Malaikat lah. Mari mengajar agama. Dia boleh rupa orang tukar menjadi rupa orang. Jin itu juga. Dan bernikah, dia boleh nikah. Dan beranak, jin beranak. Dia ada hospital, dia ada terbidang jin. Dia kalau kita tak tahu. Mungkin dia lebih canggih daripada kita. Tapi pendapat yang ramai di kalangan ulama, manusia lebih pandai daripada jin. Kerana berdalil dengan kisah jin berlawak dengan manusia di depan Nabi Sulaiman. Awak mari istana Ratu Balqis, satu baring berat boleh awak mari. Jin Ifrit kata awak mari dalam masa setengah jam. Tetapi seorang laki-laki, ilmu dia boleh awak mari istana tu duduk depan Nabi Sulaiman yang 1000 batu jauhnya sekelip mata. Maka ulama tafsir bersetuju manusia lebih tinggi ilmunya daripada jin. Apa kita nak pergi belajar dengan jin? Nak kita pandai pada dia? Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, seorang ulama besar, menceritakan dalam satu pengajian beliau, seorang pemuda daripada kalangan jin datang bertanyakan satu masalah fiqh. Ditanya dah ulama-ulama, ustaz-ustaz jin dia, dari jawab betul. Tanya lebih 100 soalan. Maka dijawab oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Suka sangat dia dan balik beritahu jawapan kepada golongan jin. Jin ngaji dah kampung dia, wakil. Jin tak ngaji dah tak beli.
Dah, orang mari ke, orang mengajar ke, usrah ke, tazkirah ke, tiamah tak ada hal bagi dia. Dah, jin-jin aku, jin berat nanang tu. Dah, boleh tak orang manusia ni kahwin dengan jin? Satu persoalan yang juga ada disentuh oleh setengah ulama. Syekh Atiyah Saqar ada sebut masalah ini di dalam kitab Fatwa beliau Ahsanil Kalam. Dah, ada juga disebut oleh Syekh Ali Jadul Haq, bekas Syekhul Azhar yang lepas, dan beberapa orang ulama-ulama yang besar-besar. Jadi pendapat yang disebut oleh ulama-ulama iaitu dua pendapat. Satunya dilarang manusia ini berkahwin dengan golongan jin, dan satu lagi mengatakan diharuskan atas makruh berkahwin dengan golongan jin. Kerana jin ni kita tak nampak dia nampak kita. Jadi susah. Sedangkan perkahwinan adalah satu mubasharah, mesti duduk tetek dua orang sama, laki isteri nak berhubung, nak cakap, nak begitu gini. Dah kalau lelaki dah nampak bini jin. Umpama dah nampak sama mana ni nak sana tu. Ni tani cek, gigi cek. Boleh jamak. Ni dah. Salah dia bah pada kaki. Bagi kita dulu. Ada nampak. Ni roh betul sungguh. Kita tak nampak dia. Jadi betul sungguh ada ulama melarang kerana jenis tu jenis lain. Dalam jenis manusia nampak pun takkan hilang mana belah ya. Oh ya apa pakai. Tak ada kalau bini jin, licin ni bagi dah jaga. Bunyi kekeh. Kalau dah licin jadi gaduh. Pak mai buat. Dan setengah mereka itu tiada makan dan tiada minum dan tiada menikah. Kata setengah ulama adalah jin itu dua taifah, dua kumpulan. Satu taifah makan mereka itu seperti manusia, dan satu taifah adalah mereka itu makan dengan mencium jua. Itulah yang disebut dalam Umdatul Murid. Jadi kaifiat makan tu tidaklah dijelaskan dengan terperinci di dalam hadis-hadis yang sahih. Cuma kita dengar jin ini makan dan minum. Jadi masalah-masalah yang lebih daripada itu adalah pandangan-pandangan ulama saja. Jadi kita tak payah berdadah lah. Tapi makan minum itu disebut. Syahadat yang tersebut dalam kitab Yawaqitul wal Jawahir karangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani yang sebut nama dia, bahawa iblis itu bukan ia bapak oleh sekalian jin, seperti barang yang telah masyhur pada lidah segala manusia dari kalangan beberapa jin maujud dulu daripada iblis. Hanya adalah iblis itu daripada jin. Ini juga adalah pandangan yang dipersetujui oleh ramai daripada ulama-ulama. Iblis adalah cabang daripada jin. Jin bisa lagi. Iblis ni adalah keturunan jin. Dan ia dah yang mula-mula derhaka akan Allah Ta'ala daripada jin. Jadi Tuhan cipta jin dulu. Jin hak asal. Jadi golongan jin ni mula-mula tidak derhaka kepada Allah. Apabila dicipta Nabi Adam AS, ramai-ramai golongan jin yang mula-mula derhaka, iaitulah jin yang namanya iblis. Kena dah. Kami agak pendapat ini, iaitu seperti firman Allah Ta'ala, wa izkunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbi. Tatkala kami kata bagi segala malaikat sujud oleh kamu sekalian bagi Adam, maka sujud sekalian mereka itu baginya bagi Adam, melainkan iblis juga yang enggan daripada sujud adalah ia daripada jin. Ini ayat Quran. Kana minal jin, adalah ia tu kalau orang mengaji domain nahwu ni balik kepada adalah ia iblis yang enggan tadi, adalah ia minal jin, daripada keturunan jin. Dari faham daripada ayat ini, iblis ni daripada puak-puak jin. Jin yang pertama yang derhaka kepada Allah. Maka derhaka ia, fasik ia daripada suruh Tuhannya. Lepas pada itulah keturunan jin yang nama iblis ni lah yang jadi jahatnya, tidak ada lagi beriman seekor dua pun.
Adapun jin yang asal daripada iblis, asal daripada mereka yang ramah sebelum ni, hak tu terbagi dua dah. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Kerana sebelum daripada manusia mendiami bumi kita ni, jin duduk. Sebelum daripada tu jin duduk. Jadi kita duduk di tempat hak orang tu. Memanglah bumi Allah Ta'ala ni diduduki oleh dengan cara silih berganti. Kalau kita sejarah mana-mana negara pun dia akan beralih. Satu tahun dia akan beralih dengan peperangan. Hak ni pula takluk ni bunuh habis. Golongan ni pula duduk 500 tahun. Hari pula peperangan, hak ni pula menang. Allah pula hak ni jadi negeri dia pula. Tapi jadi negeri orang lain pula. Tak sudah. Tak, begitulah. Tapi asal sekali sebelum manusia, sebelum turun Nabi Adam AS ke bumi, maka jinlah yang menduduki bumi. Masa zaman dinosaur itu, zaman binatang besar, zaman yang menusabah dengan jin duduk. Jadi kata ulama-ulama, sebelum daripada diturunkan manusia Nabi Adam AS yang kecil, yang tidak besar ni, maka diluputkan akan binatang-binatang dinosaur yang terbesar. Tuhan tukar dengan binatang-binatang yang saiznya adalah menusabah dengan umat manusia. Itu betul juga. Betul juga pandangan tersebut. Mana kalau turun manusia kita ni, Tuhan hidupkan lagi dinosaur apa ni. Allah berat dan tinggi bangunan 13 rekor-rekor. Tak mampu kerah kita. Lainnya ni gigit JKK. Umpamanya. So iman tetap. Umpamanya. Ada besar. Jadi Allah Ta'ala ni Rabbil Alamin, yang bijak mencaturkan akan percaturan pada alam yang dicipta ni. Maka bila nak turun Nabi Adam salam jenis manusia yang saiznya lebih kecil, betul lah diwakafkan, dimatikan binatang-binatang besar, dibuat binatang gajah jadi kecil. Gajah dulu besar. Besar-besar mana gajah besar-besar pula rekor. Hak learning pun lawang manusia dah. Jadi lawang dia dah. Kalau 30-40 orang boleh ni terik gajah. Umpamanya. Jadi dimatikan binatang yang besar-besar. Tinggal yang kecil-kecil. Menaikkan binatang-binatang besar yang tidak memberi mudarat kepada manusia. Tidak dimatikan seperti ikan paus. Ikan paus besar. Besar. Besar tu 50 kaki, 100 kaki. Tapi tak makan orang. Makan udang. Makan udang kontainer. Jadi mudarat ni tak ada kepada manusia. Kekal binatang. Ini pandangan-pandangan yang baik daripada ulama-ulama. Jadi bila turun manusia, tak mana jin tidak mati. Disebut di dalam hadis-hadis yang sahih, dihalau ke bukit, ke laut, ke lembah dan ke pulau-pulau. Sebab itulah di dalam kitab-kitab hadis mengajar kita kalau kita nak pergi pulau, nak pergi di laut, nak pergi di bukit, di hutan belantara, ada bacaan-bacaan berlindung daripada makhluk Allah. Nabi faham lah masalah ni. Kerana tempat ni lah tempat dihalau tidak ada jin yang hebat-hebat, yang ganas-ganas ni. Kita baca di laut ada bacaan dia, pergi di bukit ada bacaan dia, kerana timbang dengan dibuat kacau, diganggu dan sebagainya. Nabi lama dah pesan, tapi dah kita tak pesan ni, dah tahu baca benda dah tahu. Dalam kitab Azkar karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam bab zikir bermacam ragam, kita dapat jumpa pesanan-pesanan Nabi, apa yang perlu kita baca bila pergi di laut, pergi di pulau, pergi di bukit, di lembah dan di gunung ganas, untuk berlindung daripada makhluk-makhluk yang kita tidak nampak, atau yang kita nampak seperti bima dan binatang buah, atau yang tidak nampak seperti jin dan golongan anak beranaknya, klasik atau kopek, Dracula dan sebagainya. Ada bacaan-bacaan yang tertentu. Orang tua-tua dulu tak ada. Minta lalu lah. Minta lalu tu. Minta lalu. Minta lalu tu. Macam tuk dia. Untuk sepas tuk busuk tu tuk dia. Anak-anak pula. Dia kata tuk dia. Mana orang orang dulu-dulu. Dulu sekarang tak ada kira. Tetapi orang yang tahu, walaupun sekarang ataupun dulu, dia tak sama dengan orang tahu. Dia bukan berkait mesti orang dulu ni tak pandai tau. Orang dulu kata tadi, hak jahil, tak tahu tak ada. Kalau hak tahu,
Lebih hak dulu dah. Ada pun mula-mula yang derhaka akan Allah Ta'ala daripada manusia. Jadi kita tahu dah, daripada golongan jin yang mula-mula lawan Allah, jin yang bernama Iblis laknatullah. Ada pun daripada kalangan manusia yang pertama derhaka kepada Allah, iaitu Qabil anak Adam. Qabil anak Adam yang membunuh adiknya Habil. Dosa yang pertama, dosa bunuh. Sebab tu larat daripada itulah berbunuh-bunuhan semua. Jadi apa yang dibimbangi oleh malaikat, setiap kali Allah Ta'ala kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan manusia pula menjadi khalifah di bumi. Jin-jin ni jahat sangat ni. Aku nak buat manusia pula. Maka katanya malaikat, atad'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Adakah kau nak turunkan satu lagi puak yang akan menumpah darah dan melakukan kerosakan maksiat? Ini ditujukan kepada golongan jin yang sebelum itu. Jadi bukan dia pertikaikan Allah malaikat, dia pertikaikan keturunan manusia. Tidak pertikai Allah. Kerana malaikat ni la ya'tunallah, tidak derhaka kepada Allah. Jadi kebimbangan malaikat, dia tidak ragui akan kuasa Allah, dia ragui akan kejujuran manusia ni. Takut jadi macam golongan jin. Tiba-tiba apa yang dibimbangi oleh malaikat terjadi benar, iaitu Qabil membunuh Habil. Berlaku pula wayasfikud dima, menumpahkan darah. Soal adakah bersahabat dengan jin itu kepujian atau sangat keji? Boleh tak kita nak kawan dengan jin? Minggu depan jawapan. Wallahu a'lam. Soalan. Apa hukum jika seorang yang berniaga apabila banyak jualan dia? Ya. Tapi bila kurang jualan merumuk. Contohnya silalah ke kedai aku hari ini, ataupun kedai aku kena buat dagang. Ini soalan dia ni. Apa hukum menyimpan menggunakan barang bersadurkan emas seperti jam tangan, Rolex, radu, ballpoint dan hit? Yang kedua, menderma darah atau organ buah pinggang kepada bukan Islam atau kita tidak tahu kepada siapa. Hukum frame ayat Quran di kedai orang kafir. Payah-payah berapa malam ni? Ditanya hukum frame ayat Quran di kedai orang kafir, itulah ayat Quran dalam frame. Ayat kursi 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tak umpamanya surah Yasin pun ada juga. Tak, bukan saja dalam frame, tulisan kok comel-comel. Dalam jam pun ada. Jam dinding ada ayat kursi. Kedai orang kafir. Dan lagu mana hukum? Hukumnya haram, tak boleh. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebut di dalam kitab Majmu'. Kalau kitab kecil dia dalam kitab At-Tibyan. Imam Syekh Ibn Hajar sebut di dalam kitab Tufah dengan jelas, pihak berkuasa di dalam negeri umat Islam wajiblah merampas akan ayat Quran atau kitab Quran ataupun apa jua ada yang tertulis ayat-ayat suci daripada tangan orang yang bukan Islam. Kerana orang Islam dia yang memerintah dan menguasai akan negeri tersebut. Maka kewajipan atas pihak yang berkuasa ataupun individu yang mampu berbuat seperti itu. Kemudian empat cerita ni, cara mana? Ada setengah ulama yang memberi pendapat, jikalau hukum ini belum lagi dijalankan dan mula nak dijalankan akan jadi porak-poranda dan sebagainya, maka adalah dan nak rapah jadi ngejut pula dia kata. Tahu dianya pihak yang berkuasa dan orang-orang yang kaya di kalangan umat Islam membeli apa yang masih ada pada tangan orang-orang kafir seperti ini. Kerajaan kena beli frame-frame yang ada tulis Al-Quran yang ada pada orang tangan orang kafir sampai habis, kemudian mengharamkan
jualan-jualan pada masa yang akan datang. Lepas pada digazetkan haram, maka barulah dirampas. Nah, ada begitu. Nah, macam main juga. Mana sekarang ni nak rampasnya dikucang hati pun tak. Nah, maka kerajaan belilah frame ni daripada orang kafir dan keluar satu akta di masa akan datang orang kafir tidak dibenarkan menjual ayat-ayat suci, ayat Quran ataupun kitab Quran itu sendiri. Nah, lepas pada itu diberi tarikh yang menasabah, engkar juga lepas tak payah beli dah. Tak dihukumkan hukuman-hukuman yang berat. Dah, kerana itu Nabi larang orang Islam musafir kepada negeri kafir yang tidak selamat Al-Quran. Kerana takut dia ambil Quran itu oleh orang kafir. Ada pun negeri-negeri yang kafir juga, tapi dia tak ambil Al-Quran, dia tak jamah Quran, kita dibenarkan bawa masuk Quran di sana. Kerana Nabi bimbang tidak dihormati akan Al-Quran apabila duduk pada tangan orang yang bukan Islam. Akhir daripada hadis ini ulama-ulama mengeluarkan fatwa, maka tidak dibenarkan orang bukan Islam memiliki perkara-perkara seperti ini dan kedai-kedai sepatutnya tidak dibenarkan jual. Apa hukum menyimpan menggunakan barangan bersadurkan emas seperti jam tangan, Rolex, radu, ballpoint dan pin? Hukum menggunakan barangan-barangan yang bersadurkan emas, dia ada tafsir. Kalau barang emas, barang perhiasan tubuh, maka orang laki-laki haram walaupun disadurkan dengan emas, jikalau itu adalah perhiasan seperti gelang, rantai, suban, cincin dan ketuk dan seumpama ni. Itu masalah. Kalau barangan-barangan yang bukan berupa perhiasan tetapi merupakan peralatan seperti mata pena, maka harus bagi lelaki menggunakan emas sebagai mata pena. Ini disebut dengan jelas di dalam kitab-kitab tafsir yang muktabar. Mata pena boleh, kerana itu alat. Kalau jam ni, kalau disadur dengan warna emas, dengan saduran yang sedikit, ada ulama-ulama yang mengatakan dimaaf. Seperti jam jenis Citizen, jenis Eco, jenis hukum, itu saduran yang sedikit, maka diharuskan pakai, dan bukan merupakan perhiasan. Dia adalah satu alat, cuma alat itu disadur dengan sedikit warna emas, seperti jam-jam yang murah 400, 500, 600 riyal. Tetapi kalau jam Rolex, hukumnya adalah haram. Kerana jam Rolex dia tidak menggunakan saduran, tetapi menggunakan emas murni. Rolex dia menggunakan emas murni. Walaupun pada tengah gelangnya tu adalah berwarna emas itu saja, tapi kalau kita kiki tidak langgar, dia emas tu Rolex ni. Ataupun jam hak mahal Rolex tu sampai 150,000, waktu itu emas padu, emas tu dia korek, maka Rolex tak boleh bakar. Kalau hak emas nak bakar jenis Rolex, jenis Concord, jenis hak 50-60,000 ke atas ni, mestilah jenis yang menggunakan bukan daripada emas dan bukan daripada emas, iaitulah apa benda ni, besi, stainless steel dan sebagainya. Kerana Rolex dia bukan saduran. Rolex dia emas tepi. Emas tepi tu dicampur dengan steel untuk mengkeraskan dia lipat buat tali jam. Walaupun kepala dia tu besi, tapi tali itu adalah emas tu. Dia Rolex batu harga dia tinggi. Ada pun kalau macam jam Seiko, jam Citizen, maka sangat halus emas. Walaupun kalau kita nak ikhtiar, tak ramai yang pakai warna emas, tetapi ada pandangan yang mengatakan halus dan saduran itu ada sedikit. Bukan macam jam-jam yang ada brand seperti jam apa benda ni, Rolex, Concord, Patek Philippe dan sebagainya. Harganya 30-40,000 ke atas, sampai setengah juta pun ada. Kerana dia emas tu, emas tu. Itu. Kalau nak bekas tinggal perak, apa dah tak boleh. Makuk, cawang apa semua tak boleh lah tu. Orang puang pun tak boleh. Tapi kalau perempuan menggunakan jam daripada emas, boleh lah. Dia boleh, kalau orang perempuan.
Tak, menjadikan perhiasan baginya. Yang kedua, menderma darah atau organ buah pinggang kepada bukan Islam, atau kita tidak tahu kepada siapa. Jadi macam-macam pendapat tentang menderma darah ini. Jadi natijahnya kita nak beri satu pendapat untuk bercermat dalam masalah ini, iaitu mengatakan jikalau kita nak menderma darah, diharuskan walaupun asal darah ini haram kita keluarkan daripada tubuh kita tanpa darurat. Darah saja nak tubuh darah, hukumnya haram. Nak beri orang darah haram, tak boleh. Yang anggota tubuh kita tak. Tetapi bila berlaku darurat, kemalangan dan sebagainya, maka di situ terangkat hukum haram. Ad-daruratu tubihul mahzurah. Bila berlaku terdesak darurat, maka diharuskan yang asalnya tidak boleh. Jadi bolehlah derma darah. Dan ulama-ulama mengatakan tidak boleh diberi darah kita kepada selain daripada yang beragama Islam. Dan orang Islam boleh menerima darah daripada bukan Islam. Jadi begitu. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Masuk dalam kataan ini. Islam yang mengatasi segala yang lain. Sehingga dapat derma darah tidak boleh kepada bukan Islam. Ini pendapat ulama, bukan pendapat kita. Kita bukan ulama. Orang yang Islam boleh terima daripada bukan Islam, tetapi kita tak boleh derma kepada orang yang bukan Islam. Kerana tujuan asal kita berderma darah adalah daripada umum ayat Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu atas perkara kebajikan dan takwa. Adapun menderma darah kepada penyembah-penyembah berhala, orang yang enggan tunduk kepada Allah, orang yang tidak mengakui akan agama Allah, maka dikatakan bertolong-tolong atas perkara maksiat. Tak boleh tolong. Dia dah betul. Nampak? Kena juga. Jadi ikut tu lah. Kalau nak derma juga pada bukan Islam, cari sendiri fatwa. Kita nak buat fatwa tu. Kita nak banyak fatwa hak ikhtiar semak yang memberi keuntungan kepada Islam kita sendiri. Dan memang kita sebagai Islam mesti mendulukan akan Islam dulu, mengatasi daripada orang lain. Mesti kita kena sikap ta'assub kepada agama kita sendiri. Sebagaimana bangsa lain, agama lain dia ta'assub pada agama dia, maka kita terdahulu mesti juga ta'assub kepada agama kita. Kita dahulu yang beragama Islam dahulu. Kemudian derma organ buah pinggang, seperti buah pinggang. Organ ni maknanya anggota tubuh. Organ dia panggil. Bukan hak main piano tu. Itu organ lain tu. Dia kata buah pinggang. Contohnya menderma anggota tubuh. Sama ada anggota luar. Derma anggota luar seperti kulit. Ataupun anggota dalam seperti buah pinggang umpamanya. Maka ulama-ulama membenarkan apabila yang menerima itu macam tadilah orang Islam, syarat yang pertama. Yang kedua, akibat daripada derma itu tidak memudaratkan akan orang yang menderma, akan sebagai mudarat yang besar. Kalau mudarat yang besar, maka haram derma. Seperti dia derma jantung, dia derma dia pun mati, haram, tak boleh. Ada buah pinggang mengikut tabib-tabib yang pakar, boleh diberi sebelah kepada orang lain, tidak memudaratkan. Tak mati dia. Kalau beri sebelah, maka diharuskan. Kalau siapa tak boleh nak buat tunai kebajikan, tak boleh. Kaki dua belah nak beri korang, sebelah nak beri korang, siapa tak boleh nak pergi pegang habis, tak boleh. Tak boleh beri korang kaki sebelah. Jadi cedera kita, jadi lambat kita. Dalam cari hidupan, mencari akhirat, jadi lambat belaka, tak ada kaki. Tak boleh. Walaupun rapat lagu mana pun, kasihan lagu mana, tak boleh. Jangan memudaratkan akan penderma. Yang ketiga, hendaklah berlaku derma itu ketika hidup. Kerana kita cenderung dan kepada pendapat apabila mati anak Adam, maka tidak boleh lagi didermakan anggota-anggota badannya untuk balik kepada Allah. Dan dia tidak berhak lagi orang yang hidup untuk mengambil anggota badannya. Walaupun ada di kalangan ulama yang bersetuju dengan pendapat yang mengharuskan. Ini dia kata kalau niaga, kalau laku senyap orang laku bersimpangan.
Minta penjelasan. Penjelasan dia iaitu memanglah sama-sama gitu. Penjelasan. Tak dalam orang kita pun gitu jugalah. Bukan bab niaga sajalah. Tak. Kalau niaga lakunya bilang fikir. Takkan gili bank masuk. Takkan gili bank masuk. Nah, tak mesti bangang. Tak orang lah kita pun gitu juga. Nah, bila tak laku, mulalah nak cari orang, nak tarik orang pergi kedai apa semua gitu gini. Tak, dia jenis memang jenis manusia dia lagu tu. Tak, tapi kalau panggil orang di kedai suruh makan tak ada apa lagi, suruh pergi beli. Ni siapa maknanya kalau buat tuduh orang ada di orang tanah pulang orang anjing tu macam-macam lah, korok free lah. Orang buat lah minyak guna-guna lah. Dia sihir ni berlaku dengan izin Allah. Dan jangan kita kata berlaku sihir melainkan ada bukti yang jelas baru kita kata. Kalau semata-mata tak laku, mata-mata tengok orang lalu ke belakang dah 2 kali tengok dah, jangan kata tanam mesti cekok apa semua. Dah itu kacau kata. Dah, biar tengok sungguh. Orang buat sungguh. Tahu kita kata guna sabah dah. Dah, nampak dia mari gali apa semua. Dengan tu bomong mari. Dah, batu popek-popek lagi. Dah, boleh tahan juga. Ni dah. Nampak budak dia, tak nampak orang lalu ke belakang. Kawan nak pergi besi. Dia kata tu bomong nak tangan tulang. Dah. Memang manusia ni lagu tu lah. Dia kena apa benda kepayahan, dia bergelepok. Tak. Wa idza masahu syarru jazua wa idza masahu khairu manua. Tak. Apabila mengena manusia itu oleh maknanya benda-benda yang dia tak suka, bergelepok sekali dah. Tak, bergelisah sekali bisi bangun putih kapung. Tak. Tetapi bila Tuhan beri laku banyak putih, manua jadi berlalu pula. Jadi berlalusnya, lalu. Takkan tak ngetok toko bola beri. Dan tak ada betul tidak mesti bangun. Tak ada lah. Maknanya siapa, maknanya orang kampung. Allah, waktu lah, bukan itu laku sangat weh. Tak ada. Nah, nyak. Okey. Senyum mewek gaceng bisa. Bila tak laku apa? Macam-macam. Tak begitu, tak ada lah. Apa jua benda-benda pun lah. Dalam masalah kesihatan gitu juga. Kalau Tuhan beri sihat, tak ada kita mesti bangun. Kita pergi rumah kawan kita. Assalamualaikum. Boleh kamu? Dok nak kabar kita 10 tahun dah tak teman. Ada apa-apa kita? Tak ada. Malaikat sakit 2 hari. Maka kita akan cari orang nak dengar penderitaan kita. 2 hari dah ni. Bandingkan dengan 50 tahun dah sakit. Wallahu a'lam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. 5 minit lagi. Buka surat berapa? Babu majah fi fadlil asya', bab yang telah datang daripada menyatakan kelebihan makan malam. Makan malam asya' dia panggil, asya' sembahyang malam, asya'. Dia ambil daripada lapar juga. Asya' makan malam, asya' sembahyang malam. Kita jadi isa. Dia anu tak apa, bang. Tadi dah gerak. Bab yang datang ia pada menyatakan kelebihan makan malam, ketahui kiranya ya saudaraku, makan akhir siang hari itulah dikendaki pada bab ini. Maka itu dia diserga ditinggalkan dia kerana meninggalkannya itu membawa kepada lekas tua. Lekas tua. Tak, orang dah makan petang, lekas tua. Lekas tua belaka, tapi lekasnya tak lekas. Jadi kita start lalulah. Malam ni kita ada makan. Ada makan mana ni? Ada makan. Tak, mi goreng apa? Lambat dulu. Bermula dalil menunjukkan atas mereka itu sebagai hal yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya an Anas bin Malik qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'shu walau bi kafin min hasbi fa in taraka al-asha muhrima. Nabi kata ta'ashu walau bi kafin min hasbi fa inna tarkal asya'a fa inna tarkal asya'i mahramatun. Diriwayatkan dari seorang sahabat dari Nabi sallallahu yang masyhur banyak ingat hadis Rasulullah sallallahu namanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Nabi sallallahu, makanlah sekalian kamu pada masa akhir hari, dan jikalau segenggam daripada kurma kering yang buruk-buruk sekalipun, biarlah hujung hari petang dia ada makan sikit. Sebab tu kita tanya, mau ada makan. Ni ketua ni. Jadi malam ni baru tahu rahsia. Kena ada makan rupanya. Kerana bahasanya meninggalkan makan malam itu melekaskan tua. Dengar tua. Patutnya tak tua lagi, tua dah.
Jadi tak payahlah kita nak beli obat ni lambat tu ni tau. Makan malam. Nak? Nak makan malam tu kita yang sediakan waktu tu lah. Ada cepat muda kita. Nah. Bermula ini hadis dhaif. Anas bin Malik tidak dhaif, tetapi perawi ini dhaif. Hadis dhaif boleh kita beramal dengan dia, dengan perkataan ulama-ulama fiqh dan ulama-ulama hadis, tak ada masalah, dan kita boleh riwayatkan kepada dia sebagai satu fatwa. Kita beri tua orang, nak turun lambat tua, makan malam. Jangan makan banyak makan malam. Ada tu makan banyak anak. Waktu dia mati tu. Nah, 3 pinggang faham dengan malam. Apa sombak buruk-buruk. Dah. Jadi pendek umur, jadi penyakit pendek umur. Baru ajar kita niati oleh ta'am. Bab yang terdatang daripada menyatakan mengucap bismillah atas makanan. Sama-sama dah ni. Tapi biarlah sebagai ulangan. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bila seorang daripada kita mau makan atau minum, sunat mengucap bismillah. Sebenarnya diutarakan oleh ulama seperti dalam masalah yang akan datang. Bermula dari menunjukkan atas demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya An Umar ibni Abi Salamah annahu dakhala ala Rasulullah sallam wa indahu ta'am. Diriwayatkan dari seorang sahabat dari Nabi sallallahu namanya Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, banyak masuk ia satu hari atas Rasulullah sallam pada masa Umar sedang kecil lagi. Umar sedang kecil, dia masuk. Dan ada di sisi Rasulullah SAW itu makanan yang mau makan. Nabi akan dia ada makanan dekat dengan Nabi. Bila dilihatnya Nabi, aku masuk kepadanya Nabi, lalu bersabda ia, qala udnu ya bunayya wa samillaha biyami wa kul biyamini wa kul mimma yalik. Sabdanya Nabi SAW, marilah dekat, hai anakku. Bunayya ni, hei budak kecil, hai anakku yang kecil. Anak Nabi, Nabi ni bagi bak dengan budak-budak. Tak? Anakku yang kecil, mari dekat. Tak? Kita tengok berada. Main tanah. Nabi bagi dia tu. Tak? Makan sama-sama dengan ku. Ajak makan. Tak? Nabi ni pemimpin umat. Dia ajak budak kecil makan. Maka datanglah aku pergi kat Nabi. Nah, budak-budak kecil tengok ada makan, kita cekap. Pasal dia budak-budak. Ya, tapi orang tua pun cekap. Kan juga jenis cekap makanan baru. Dan duduk berdekatan dengan Nabi, sabdanya mengucap kamu dengan bismillah pada mula surat kamu. Nabi pun ajar. Bismillah. Sebut nama Allah, sebut bismillah, dia ajar budak-budak. Dia ajar budak-budak ni, dia ajar kita sebenarnya. Nak umat yang akan datang. Jadi kita dengar hari ni Nabi ajar kita. Tak ada dah budak ni mati dah. Kita lah ni Nabi kata Bismillah. Hei mu, yang aku dah sempat tengok muka mu. Kita lah Bismillah. Sebut nama Allah pada mula surat kamu. Mula-mula surat. Bismillah. Paling kurang. Dan makan dengan tangan kanan. Kul biyamini. Hukumnya sunat. Jangan dengan tangan kiri. Tak dalam hadis. Ulama' ni kita jemur. Pandai-pandai. Pada orang ni pandai-pandai. Ulama' ni memang pandai. Pandai-pandai ada pandai. Ni pandai. Dia panggil mafhum mukhalafah. Bila dia kata makan dengan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri. Ini maksudnya gitu. Dan makan olehmu daripada barang yang mengeringi engkau. Ini makan barang di hadapan kamu. Jangan mengganggu tangan kamu ke sana kemari. Jangan menggagau tu. Jangan kamu menggagau. Gagau ni gagal hati. Yang ni panggil gagal. Orang Kedah, orang Perak panggil gagau. Tangan kamu ke sana kemari. Kalau makanan ini satu dua, jangan menjangkau mengambil apa di hadapan orang, bakal makan di tepi talam kamu tadi. Jadi dalam hadis ini Nabi kata yang pertama makan dengan bismillah. Kemudian yang kedua makan dengan tangan kanan. Yang ketiga makan hak belah kita sudah. Kalau jenis makanan itu sama. Iaitu makanan hendaklah dimulai dengan mengucap bismillah. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali itulah yang aku cari-cari sampai sekarang tidak bertemu. Dimulai makan itu dengan bismillah pada awalnya dan mengucap alhamdulillah pada akhirnya. Mula-mula bismillah, akhir makan alhamdulillah. Maka jikalau seorang itu mengucap serta tiap-tiap surat yang akan bismillah, maka iaitu lebih elok.
walaupun bukan perintah Nabi. Ini kata Imam Ghazali, seorang tabib besar dalam perubatan jiwa manusia, supaya tiada dibimbang akan dia oleh buruk makan itu daripada ingat akan Allah Ta'ala. Maknanya makan yang tidak ingat kepada Allah, makan yang buruk. Kalau kita makan ingat kepada Allah, walau makanan yang buruk pun makanan yang baik sikit. Makanan tak model hanya guacamole cup-cup dah, tak? Ataupun makanan yang murah-murah, tak? Nasi lemak je makan 30%, kuih bakar je Pak Ija tu lah 2% je sekeping. Tapi bismillah adalah lebih mahal daripada makan di hotel-hotel meja sampai 500-600 riyal tapi tak ada bismillah. Tak? Hal ni murah dah tu. Mahal ni hak kuih bakar je makan. Gitu. Dia nilai ni atas ingat kita kepada Allah. Tak ingat tak ada nilai. Ingat bernilai. Nah. Sebab tu sebuah basikal buruk yang pegang ni nak cabut lebih mahal daripada sebuah kereta Mercedes yang harganya setengah juta. Sebab kereta Mercedes setengah juta buat pergi main golf. Tak gitu kan? Basikal buruk buat gitu kan? Mahal basikal buruk. Ni orang hukama, orang yang dalam pengetahuan, orang cerdik. Dah meletak parking sebelah Mercedes tu, orang akan tengok basikal ni lebih mahal. Kalau orang cerdik, orang tak cerdik orang mahal. Tak ada nilai dah di sisi Allah, kerana tak boleh guna untuk buat kebajikan, untuk ingat kepada Allah. Tak ada nilai. Nah, dia gitu. Dan boleh mengucap ia serta sebab yang pertama nama bismillah. Pertamanya kalau kita sebut bismillahirrahmanirrahim, maka itu adalah sunnah. Nah, itu sudah memadai dah. Dan pada sebab yang kedua bismillahirrahmanirrahim dan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada serta sebab yang ketiga, ini pandangan ulama, bukan hadis. Jadi dah yang pada masalah. Lama kita nak paksa orang, tak boleh. Kita nak paksa orang ikut pandangan ulama, tak boleh. Kita boleh paksa orang ikut pandangan hadis. Kerana dua ini adalah betul, iaitu Al-Quran dan hadis. Ulama dia ada berbagai-bagai pendapat. Tak. Sebab itu dalam Islam ada paksaan. Dalam agama tak ada paksaan. Jangan tidak faham. Dia kata dalam agama je orang nak tak ada orang nak berjabitkan, tak ada paksaan dalam agama. Betul dah, dalam agama tak ada paksaan. Maksudnya kita agama Islam tak boleh paksa orang bukan Islam. Nah. Tetapi hak dalam Islam dah dia ada paksaan. Dia ada hukuman, dia ada denda, dia ada kafarah, dia ada rejam, ada potong tangan, ada. Dah nak ikut sini. Dia kata tak ada paksaan dalam agama antara Islam dengan agama lain. Dah mengucap dua kalimah syahadah dah, maka masuk dalam lingkungan hukum-hukum Islam yang kalau tak buat akan kena begini. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim dan sunat mengucap bismillah pada mulanya makan, dan ini ijma' ulama atas sunat. Tak ada khilaf seorang pun bukan wajib. Dan begitu juga sunat mengucap alhamdulillah pada akhir. Pada akhir kita sebut alhamdulillah. Jadi kalau kata Imam Ghazali tadi, tuapan pertama bismillah, tuapan kedua bismillahirrahmanirrahim, tuapan yang ketiga bismillahirrahmanirrahim. Itu pandangan beliau. Tetapi yang diijma'kan oleh ulama sekali saja bismillahirrahmanirrahim pada mula-mula nak makan. Akhirnya alhamdulillah. Kita mula dengan nama Allah, kita tutup dengan memuji Allah. Kerana jika kita makan, ramai mana di kalangan hamba Allah yang tidak cukup makanan. Kita tiba-tiba boleh makan walaupun mi goreng tepuk kacang je, tapi orang yang lapar ramai mana. Maka sudah dikira kita ini ingat dengan besarnya puji Allah dengan kita ucap alhamdulillah. Bismillah potong padang. Sebab itulah bismillah ni ayat wali orang ni. Ayat wali. Orang yang mula dengan segala kerjaannya bismillah wali Allah. Pasal wali ni barang payah. Payah kan nak cari orang. Nak buat benda bismillah nak pegang tu, bismillah nak pegang. Kita sekali-sekala bismillah lah. Sekali-sekala je lah. Nak naik kenderaan bismillah, tapi benda lain tak ada bismillah. Ni nak makan piyah bismillah, ambil terbang bismillah, muka pintu robok bismillah, jadi wali. Benda mana wali boleh terbang dah, Tuhan hati. Lebih pada orang lain. Dah. Kata Ibnu Mas'ud nak meriwayatkan, nak ceritakan tentang kelebihan bismillah ni, dia kata
man arada an yunjiyahu Allah min ar-rabbaniyah at-tis'ata asyara falyaqra bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa rasa dia nak lepas daripada 19 malaikat penjaga neraka, kamu jumpa dengan 19 orang malaikat penjaga neraka, maka hendaklah dia baca bismillahirrahmanirrahim. Dia kata liyaj'alallahu lahu bi kulli harfin minha junnatan min kulli wahid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kepadanya daripada tiap-tiap bismillah itu satu huruf menjadi perisai daripada neraka. Kerana neraka itu kerana bismillah itu ada 19 huruf. 19 huruf. Penjaga neraka itu ada 19 orang. Nah, 19 huruf, satu huruf jadi satu perisai. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada neraka Allah. Walaupun dengan sepotong bismillahirrahmanirrahim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.